الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa para jemaah yang dikasihi diingatkan supaya menjaga adab di dalam Google Meet. Mohon offkan mikrofon supaya tiada sebarang gangguan ketika kuliah sedang berjalan, dan sekiranya ingin membuka kamera hendaklah berada dalam keadaan menutup aurat dan beradab sopan. Sekiranya ingin mengajukan sebarang soalan hendaklah kemukakan soalan di penghujung kuliah, atau sekiranya ustaz membuka ruang untuk bertanya. Semoga majlis kita dapat berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا مقلب القلوب Ya Allah, kalau Ya Allah yang boleh membolak balik hati-hati kami, Ya Allah, thabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami pada malam ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub, Ya Allah, kalau Ya Allah yang boleh mengubah hati-hati kami, Ya Allah, sarrif qulubana ala ta'atik, kau ubahlah hati kami daripada hati yang penuh kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian, wahai Allah, kepada hati yang penuh rahmat dan juga kasih sayang. Allahumma ftah alaina, Ya Allah, bukakan ke atas kami hikmah-hikmah, hikmataka hikmah-hikmah, kebijaksanaan kepada kami. Wansur alaina, dan limpahkanlah kepada kami, Ya Allah, min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat-rahmat kasih sayangmu kepada kami, Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah dan juga rahmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Moga-moga kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Sebelum ini, semalam saya mohon maaf kalau ada tak dapat buat kelas malam tadi, masa digantikan. Sebab malam tadi saya latih betul. Jam sedikit, tak sampai tepat pada masanya. Hari ini pun selamat sampai. Saya berada sekarang di Yan Kedah. Sekarang saya berada di Yan Kedah. Ada yang berada di Yan Kedah? Okey, kita tengok dulu di ini. Okey, Maimun Harun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Roslinda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa lagi? Okey, insyaAllah admin Yasin. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Admin Ros. Kak Ros. Okey. Banyak no admin ni. Okey, insyaAllah. Admin Ros. Ni apa? Bonda Ros Okey, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya pun baru sampai di Yan. Saya berada di Yan Kedah. Siapa orang Kedah di sini? Saya sekarang berada di Kedah.
Salam sejahtera sejauh musafir, tak jauh mana pun. Tapi tadi saya daripada Thailand. Daripada Thailand. Tadi saya pagi tadi daripada check-in malam tadi di Hat Yai. Ini sekarang saya dah berada di Yan, insyaAllah. Alhamdulillah, tabarakallah. Okay, Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya saya tak nak masuk pun Thailand. Sebab kemarin saya daripada Perlis. Sebelum balik daripada Perlis tu di Gua Kelam, di Gua Kelam Chalet, saya pergi ke Wang Kelian. Sampai Wang Kelian nak tengok lah, Wang Kelian ni sepadan Wang Kelian dengan Satun. Sampai sepadan tu, so kata tak ada apa-apa. Dia kata yang ada apa-apa, yang ada kedai sebelah dia tak nak cari makan sebelah dia. Tapi kena lepas daripada rentas daripada negara. Jadi saya tengok ada pasport semua, anak-anak ada 6 orang semua ada pasport, isteri saya pun pergi rentas. Pengurusan insurans semua, setengah jam siap, masuk terus. Masa masuk pergi cari makan dekat tepi pantai Andaman. Sampai pantai-pantai makan tengah hari, seafood. Tengok balik, terus pergi tengok-tengok lagi sejam sampai Thailand, sampai Hat Yai. Teruslah sampai Hat Yai, terus pergi Hat Yai tu, tidur semalam. Okey, terus pagi tadi terus berzuk pergi floating market, apa nama lah, tak banyak lagi lah, tapi terus ke sini dan lagi alhamdulillah dapat bersama dengan ibu-ibu jemaah JNI yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah moga-moga kita terus dapat memberi manfaat kepada yang lain. Jadi insyaAllah. Okey, seterusnya. Dalam keadaan hari ini kita menyebut tentang yang lepas, tentang bagaimanakah Adam, iaitu Allah telah menjadikan Adam, khalaqa Adam ini, iaitu di dalam syurga. Sawwarallahu Adam. Allah membentuk Nabi Adam di dalam syurga. Di dalam syurga. Fil jannah. Dan maksudnya Allah bentuk Adam di dalam syurga. Pada asalnya dulu Allah sebutkan tentang satu hadis yang sahih tentang Allah meletakkan, menggenggam segenggaman tanah daripada seluruh jenis tanah dan kemudian diciptakan Adam. Dan kemudian daripada anaknya faja'a banu Adam, nanti datanglah kepadanya anak-anak Adam, yang mana anak-anak Adam ini dia tidak semua jenis tanah. Maksudnya dia hanyalah daripada sebahagian daripada tanah. Maksudnya Adam semua jenis tanah dan kemudian anak-anaknya nanti keturunan sebahagian daripada tanah. Okey, daripada hadis ini, lepas tu kemudian Adam diciptakan di mana? Di syurga. Dan bila mana Adam diciptakan di syurga, Adam ni ditinggalkan lama. Ini bagi yang baru nak kita ulang flashback. Adam ditinggalkan lama. Dalam hadis Sahih Muslim tersebut menyebut bahawa Adam ditinggalkan patungnya itu, iaitu Adam ni diciptakan seperti patung, seperti sebelum ni, patung yang bagaimana kalau kita tengok orang buat tembikar dan kemudian dikeras dan kalau diketuk salsalin kal fakhar. Salsalin kal fakhar ni maksudnya sallal mishmar. Kalau kita ketuk paku, ketang dipanggil mishmar, ketuk paku. Tapi sallah tu mengeluarkan bunyi. Ketuk yang mengeluarkan bunyi. Kalau ketuk kepala, tak keluar bunyi kan? Tapi kalau ketuk yang salsalin kal fakhar, dalam Quran kata, manusia ni bila Adam diciptakan, macam patung yang mana bila diketuk, bunyi dia teng bunyi. Macam tembikar yang kosong. Tembikar yang kosong. Sehingga ada satu peribahasa orang Arab, tafakhur. Macam tembikar kosong. Bila diketuk, bunyinya kuat. Jadi sifat mazmumah ni antaranya adalah bila diketuk kuat bunyinya, bila kosong dalamnya. Bila penuh dalamnya padat, bunyi dia kedep bunyi dia. Slow je bunyi dia. Tapi mantap dan mampan. Penuh. Tapi kalau dalamnya kosong, bunyinya memang kalau ketuk memang kuat. Begitulah manusia. Sekiranya ilmu iman kosong di dalam jahil, apa panggil sebagai orang yang tak pandai, sebagainya, orang-orang yang memang menggunakan emosi, bukan iman dan ilmu, maka dia ni macam tin kosong. Panggil macam kalau bahasa Melayu, dia panggil tin kosong. Bunyi memang kuat. Tapi apa pun tak ada. Tak ada. Kongkang. Bila membangkang bunyilah nombor satu. Bila jadi pemimpin, habis tak kerti buat kerja juga. Sebab waktu membangkang, depan dia kopi. Tak izin saya minum kopi dulu. Orang rumah saya buatkan kopi. Bismillah. Okey. Alhamdulillah. Itu di antara perkara-perkara lah. Yang pertama sebelum tu. Jadi kemudian Adam ni diciptakan daripada tanah. Semua jenis tanah.
Dan kemudian dibiarkan sekian lama, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan. Dalam hadis sahih itu, Allah membiarkan Adam ni sekian lama. Lama tu tak tahu berapa lama. Ada yang menyebut 40 hari, ada yang menyebut 40 tahun, ada yang menyebut sampai 4,000 tahun. Wallahu a'lam bissawab. Kita tak payah ambil tahulah. Tapi yang penting, lama. Dia bukan sebulan, 2 bulan. Lama. Dan kemudian daripada masa lama tersebut, ada di kalangan makhluk yang bernama Iblis. Yang namanya dulu sebelum ni adalah Azazil. Dia seekor tu je. Yutifu. Maksudnya Iblis ni dalam hadis sebut yutifu, iaitu mengelilingi dan menjumpai Adam ini ada jauh rongga. Ada rongga. Macam rongga ni antaranya apa? Khayshum ni. Dalam tajwid ini namanya khayshum. Rongga ni namanya khayshum, batang hidung. Sebab tu kalau dia kata kalau gunnah, kalau dalam tajwid gunnatun makhrajuhal khayshum. Dengung makhraj adalah batang hidung. Lubang hidung khayshum. Gunnah ni maksudnya berdengung, bukannya sengau. Bergema. Maksudnya dia bergema, berdengung. Maksudnya bukan sengau. Contohnya kita baca Inna anzalna lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum gitu. Bukan khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min rabbihim berdengung. Itu maknanya dengung. Dia bergema. Dia macam kalau dalam speaker dia bass. Bukan sengau. Inna anzalnahu fi lailatin. Itu bunyi je khayshum juga. Di hidung juga, tapi dia bunyi dia sengau. Tapi kalau bunyi dinamakan gunnah, maknanya adalah berdengung. Berdengung. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu contoh. Jadi berdengung. Gunnah. Jadi khayshum. Jadi maksudnya lombang jawf. Di sini adalah lubang hidung. Jadi manusia ni banyak rongga, banyak usus, banyak benda-benda kosong, menunjukkan bahawa dia la yatamaluk, tak tahan menerima godaan. Dan yang lepas kita sebut bahawa manusia tak tahan dengan godaan 3 perkara, iaitu nafsu dia. Pertama sekali ammarah bisu. Ammarah bisu ni iaitu satu perkara yang menyuruh kepada keburukan. Keburukan. Okey, ammarah bisu maksudnya nafsu ni terbagi kepada 3 ruh ni. Yang pertama terbahagi, iaitu dia boleh menjadikan ammarah bisu. Yang kedua adalah dia punya rongga dia tu, dia lemah kerana dia selalu menyesali diri, kecewa, sesal, macam rasa risau. Yang itu kan, boleh faham kan? Itu lawamah. Yang ketiga, yang lepas adalah mutmainnah, yang paling hebat. Jiwa kita ada satu sifat yang hebat, dia boleh tenang. Jadi macam mana dapat ketenangan? Maksudnya jiwa yang tenang ni, nak dapat ketenangan macam mana? Bila orang yang tenang ni, buat kerja pun perfect. Buat kerjanya bagus. Kalau main bola, sukan pun, dia bila datang orang yang hati tenang ni, dia tak pernah rasa jemu dalam hidup. Betul? Orang yang benar-benar sihat dalam hidup dia, sihat, akal sihat, otak dia sihat, dan mental sihat. Orang yang begini ni, dia tak pernah hidup bosan dalam hidup dia. Tak pernah hidup sunyi dalam hidup dia. Saya pernah sekali belajar pernah tengok orang yang pergi bagian counselor. Saya minta maaf, counselor, bagian jabatan agama dan sebagainya. Kita menjumpai banyak orang menceritakan bahawa isteri datang,
jumpa kata bahawa dia banyak masalah, sunyi sebagainya. Bila ada tu kawan saya pun, sahabat kepada isteri saya pun, dia ambil PhD sama-sama. Jadi bila dia ambil PhD, dia kata suami dia begini, dia risau, dia macam mental dia sakit. Jadi bila saya tengok kenapa mental tu boleh, kenapa satu benda yang dia merasa sunyi dalam hidup ni bukan kerana suami tu, tidak. Banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang dalam surah An-Nisa, maka bergaullah kamu dengan suami isteri dengan perkara yang baik. Sekiranya kamu melihat kebencian pada salah seorangnya, maka kamu boleh jadi itu adalah menjadikan kamu menjadi lebih baik. Jadi lebih baik. Jadi Nabi SAW menyebut bahawa kalau pasangan kita jahat, kita ni bukan kerana dia jahat, kita belum jadi jahat juga. Tidak. Boleh jadi pasangan kita ni Allah jadikan jahat untuk jadikan kita ni hebat. Jadi macam kenapa Allah jadikan begitu hebatnya Asiyah, nak jadikan Asiyah ni hebat, Allah ciptakan, Allah jadikan suami dia Fir'aun. Suami dia Fir'aun. Jadi bila seorang suami pula nak jadi hebat bila isteri dia begini, Allah jadikan isteri dia macam ni, sebab tu dia jadi hebat. Sebab tu pasangan kita macam mana jahat ke, dia baik ke tak, itu semua adalah ujian dari Allah. Sebenarnya saya melihat bahawa bila mana saya tengok rupa-rupanya dengar cerita dia macam ni, cuba try, jangan tarik muka pada suami dan sebagainya. Maka saya tengok rupa-rupanya ramai yang mereka ni rupanya jauh daripada, bila suami dia begini-begini, dia tak puas hati, dia jauh, dia muka masam, tak pernah senyum dengan suami. Bila dia tak pernah senyum dengan suami sekian lama, masa bad mood, maka ketika mana kita tarik muka berentak depan suami ni, sebenarnya dia akan menjadikan malaikat jauh daripada kita. Malaikat jauh daripada kita, hati tak apa-apa. Walaupun banyak baca Quran, Allah jauh dengan kita. Sebab tak ada berdapat keredaan suami, ketika itu tak akan dapat apa-apa pun daripada Allah. Jauh dari Allah dengan kita. Waktu itulah kita akan tahu betapa jahatnya suami kita tu Fir'aun sekalipun, itu masalah dia dengan Allah. Masuk neraka kalau dia jahat. Tapi kita jalankan tugas. Begitu juga suami. Macam mana anak jahat, isteri jahat, macam mana pun suami kena jalankan tugas bagi nafkah dan sebagainya, bagi dan nasihat ke jalan yang baik. Tetap kena jalankan, sebab itu adalah ujian dan dugaan. Tapi kita kena dekat dengan mereka dan buat perkara apa yang perlu kita buat supaya Allah Subhanahu Wa Taala dekat dengan kita. Bila Allah dekat dengan kita, macam mana jahat pun suami, macam mana jahat pun isteri, kita tetap tenang. Tenang, jiwa kita dah tenang sebab selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu kita hati tenang ni, dengan zikir ni, dengan Allah dekat dengan kita ni, walau apa pun jadi, suami 6 bulan tak balik rumah, kerja dekat Petronas, dia tak pernah sunyi dalam hidup dia. Dia tak pernah sunyi dalam hidup dia. Jadi subhanallah, sebab tu macam mana Fatimah radhiyallahu anha, suaminya pun jauh selalu dengan dia berperang, dan dia pun miskin dalam hidup dia, tak dapat pergi jalan mana-mana, dan tak dapat jalan itu, tak dapat pergi ke Cameron Highland. Tapi hidup dia tak pernah rasa sunyi. Malas, tak cukup masa pula untuk berzikir dan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada rasa sunyi. Jadi nak jadikan hati kita ni, pertama ammar bisu, dan kedua adalah lawamah, yang penuh sesal dalam hidup kita ni. Sesal, risau, kecewa. Ini semua yang menyebabkan manusia ni lemah. Putus asa dari hidup dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Okey, dan pada hari ini kita nak menyebut tentang sifat iblis. Mungkin ada yang dalam grup ni dah belajar dalam satu subjek yang lain, dan dia sebenarnya mengajar di mungkin kelas yang lain dan sebagainya. Mungkin kadang-kadang dia dari syurga pun ada satu di JNI ni, benda-benda kakak yang ada di situ. Mungkin ada yang di grup alam ziarah alam barzakh, kitab ada yang masuk ke situ. Jadi yang ini saya nak ceritakan sedikit tentang kenapa saya kata tadi iblis ni, kita manusia ni ada tiga jenis roh jiwa kita ni. Yang pertama, ammar bisu, yang membawa kepada kejahatan, nafsu. Yang kedua, nafsu yang selalu menyesal. Menyesal ni menyebabkan jadi manusia ni lemah. Menyesal, bimbang, risau. Yang ketiga adalah yang tenang. Yang tenang. Jadi ni kita tengok sekejap. Iblis ni sifat dia iaitu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 61 hingga 65,
Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina. Okey. Ketika mana Allah cerita bahawa ketika mana malaikat ini, ketika mana mereka berkata kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Maka semua sujud melainkan iblis. Melainkan iblis. Qala asjudu liman khalaqta tina. Maka iblis pun kata, adakah aku nak sujud kepada satu hamba, satu makhluk yang diciptakan dari tanah, sedangkan aku daripada api. Ana khairum minhu, aku lebih baik. Mana seketika ini Allah tanya kepada Adam, tanya kepada Iblis 2 kali. Apa agak-agaknya Allah tanya? Pertama Allah tanya, dia kata ya Iblis, dia kata ya Iblis, adakah dia kata kenapakah kamu tak nak sujud kepada Adam? Ma mana'aka an tasjuda. Apakah yang menghalang engkau supaya sujud kepada Adam? Soalan kedua lagi, Allah tanya lagi, ma mana'aka alla tasjuda. Apa maksudnya? Pertama, sama, apa yang menghalang engkau an tasjuda. Yang kedua, apa yang menghalang engkau alla tasjuda. Perkataan an dengan Allah. Maksudnya apa beza dia? Iaitu yang pertama, apa yang menghalang engkau supaya sujud kepada Adam. Ini faktor dalaman. Allah tanya sekali lagi, pertama, dan yang kedua Allah tanya lagi, alla tasjuda. Apa yang menghalang engkau? Ataupun Allah tu maknanya lebih mudah faktor luaran. Boleh faham tak Ibu? Apa yang saya sebut dalam Quran sebut. Kenapa Allah sebut 2 kali? Allah tanya 2 kali. Pertama, an tasjuda. Yang kedua, alla tasjuda. Kenapa disebut 2 kali? Allah tanya 2 kali. Sebab antas juda ni faktor dalaman. Sebab penyebab kenapa tak sujud kepada Adam, cuba kita tahu aku. Kenapa? Yang kedua, apa faktor? Apa faktor yang menyebabkan kamu tak sempat ataupun sebagainya? Ada tak alasan-alasan lain yang menyebabkan kamu tak dapat hadir ketika mana Allah suruh sujud kepada Adam? Bismillah. Maksudnya begini, contoh. Bunda Rosni dia nak suruh saya kuliah, betul kan? Contoh kuliah lah, semalam contoh. Semalam dia minta reason, kenapa tak dapat hadir. Ustaz, kenapa tak hadir semalam? Kan? Jadi saya pun tanyalah. Mungkin dia tanya dengan saya, pertama sekali, dia kata, kenapa tak yang menghalang Ustaz untuk hadir? Lepas tu, Ustaz, apa faktor yang menyebabkan Ustaz tak hadir? Okey. Pertama dia tanya, saya ni kenapa tak hadir semalam ni adalah kerana faktor dalaman ke faktor luaran. Contoh, faktor dalaman ni, faktor luaran ni adalah pertama sekali, contoh, tak sempat nak sampai rumah. Sakit perut, hantar anak sakit, hantar rumah bersalin. Contoh, ada pakcik meninggal, saya kena balik. Ini faktor luaran. Faktor luaran. Allah tanya. Dan kemudian Allah tanya lagi, antas juda. Apa yang menghalang kau? Mana'aka an. Apa yang menghalang kau dalam faktor dalaman kau ni ke? Jadi kalau faktor luaran tak ada, kenapa? Maka Iblis pun jawab, dia jadi daripada tanah. Adakah aku nak sujud dengan orang yang daripada tanah, sedangkan aku daripada api? Aku lebih baik daripada dia. Agak-agaknya ni faktor luaran dalaman. Ni faktor dalaman. Contohnya, macam contoh semalam, Ustaz, kenapa tak dapat hadir? Kenapa semalam, apa yang menghalang Ustaz untuk hadir ke dalam kuliah? Maka saya pun jawab contohlah. Saya jawab, malam lah, kecil hati. Contoh kan? Saya kecil hati dengan sekolah sekian. Oh, saya tak suka lah dengan dia dan begini-begini. Ini faktor dalaman. Daripada hati saya. Bahaya tak? Yang ini ni, betul. Yang ini bahaya. Contohnya, tiba-tiba ibu senyap bonda. Senyap seminggu. Orang call tak dapat angkat. Orang pun tanya, apa yang menghalang bonda daripada seminggu senyap? Maka bonda pun menjawab, oh, handphone hilang. Bila handphone hilang, tak jumpa pula nombor telefon. Ini faktor luaran. Contoh. Tapi kalau faktor dalaman, apa dia? Oh, bonda mengajuk dengan Ustaz UKF, Ustaz Khalil Fahmi. Bonda mengajuk lah, dia kata. Contoh kan? Ataupun bonda menyampah dengan dia tak suka dengan itulah, gaduh dengan A, gaduh dengan B, gaduh dengan C. Maksudnya kita rasa yang dalaman ni, ini lebih dahsyat. Yang ini yang paling bahaya. Yang ni paling bahaya. Contoh. Mana ada pula orang tanya contoh dia. Maksudnya macam tu. Ini Okey. Jadinya
Contoh macam tu. Kan? Contoh macam tu. Saya mengajuk. Saya tak datang kerja. Kenapa? Kerana saya malas. Kenapa tak datang semalam, Ustaz? Malas. Ini faktor dalaman. Saya mengajuklah dengan Kak Amira tu. Ini dalaman. Contoh, gitu. Tapi kalau faktor luaran ni, saya tak tahu sebab saya sakit. Sebab mungkin saya jam, anak bersalin, anak bantu anak, sebagainya. Ibu sakit dan sebagainya. Okey. Allah tanya 2 kali. Sebab tu Allah tanya 2 kali. Kita pun kalau nak tanya orang, kena tahu dua-dua. Sebenarnya dia ni tak telefon kita, tak dapat hadir masa kita dah buat jamuan, kan? Apalah kan sebenarnya. Adakah kita, apa tu? Apalah moda, apa tu? Okey. Jadinya, apalah moda tu apa tu? Okey. Jadi bila kita nak sebut tentang satu perkara faktor ni, kita kena tanya macam anak kita. Saya pernah ada satu anak murid yang dia ni pandai pada awalnya. Tiba-tiba dia tak pandai. Tiba-tiba dia jadi malas. Malah awalnya rajin, hebat, tapi pada suatu hari dia malas. Sebulan dah masuk, seminggu malas, 2 minggu, 3 minggu makin malas. Jadi saya tanya dengan dia, faktor. Adakah dia ni faktor daripada diri dia sendiri ataupun faktor luaran? Tanya. Saya tarakan cikgu lain, rupa-rupanya ibu dan bapa dia bercerai bulan lepas. Bulan lepas, mak bapak dia bercerai. Wa'iyadzubillahi min zalik. Bila mak bapak dia bercerai, jadi, tahu, bila mak bapak dia bercerai, menyebabkan anak dia ni jadi makin malas. Jadi saya tahu, sebelum saya nak tegur dia, saya kena cari punca. Punca. Kenapa dia malas? Jadi Allah SWT, jadi punca dia tahu dah. Punca bukan daripada diri dia. Rupa-rupa punca dia daripada mak bapak dia bercerai. Jadi kita tahulah, bila nak tegur dia, kita dah boleh dapat tahu dah. Sabarlah Aiman, sabar. Saya tahu masalah awak. Jadi insyaAllah yang gini. Baru kita boleh tegur dia. Ni kita marah dia. Jadi dia makin degil. Sebab bila kita marah dia, kenapa marah? Buat kerja rumah. Rupa-rupanya dia ada masalah, mates. Tengah kecewa. Mungkin mana dia kena marah dengan mak dia. Dia nampak lagi mak dia bergaduh dengan bapak dia. Jadi benda ni, kita kena tahu punca. Jadi Allah minta punca dia. Jadi macam itulah. Jadi kalau kita pun sama-sama juga, kalau kita melihat ada orang satu perkara dia begini, kita kena tahu punca masalah. Baru kita boleh detect dan boleh selesaikan. Kalau kita nak selesaikan satu masalah, kita kena tahu punca masalah. Anak kita ni kenapa dia malas? Kita kena tengok punca dia. Jangan kita terus tegur tanpa mengetahui punca. Kita tanya dulu kenapa dan kenapa. Kenapa kamu tak nak sekolah? Kan? Kenapa kamu tak nak sekolah? Rupa-rupanya kat sekolah ada orang bully dia. Ini banyak. Dia tak nak beritahu mak dia. Rupa-rupanya ada orang bully dia dekat sekolah dan dia tak nak sekolah. Kita tak tahu kan kita pukul lah dia gini. Dia diam. Rupanya tak nak sekolah kerana dia kena bully kat sekolah. Ini banyak benda ni. Kita tak tahu. Jadi wallahualam, kita kembali balik. Jadi Allah SWT psikologi dia tanya, wahai iblis, kamu tak nak sujud kepada Adam kenapa? Faktor dalaman ke faktor luaran? Jadi, tapi iblis jawab faktor dalaman. Sombong dalam hati dia. Maka Allah berkata, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kamu ni aba, sifat kamu mengabaikan perintah Allah. Wastakbar, sombong, wa kana minal kafirin. Kamu kafir. Kamu menjadi kafir. Okey, jadi faktor dalaman sombong. Jadi jin dia faktor dalaman aba. Akan 3 kan dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Aba maknanya al-iba. Al-iba maknanya mengabaikan, meninggalkan perintah Allah. Okey, yang kedua wastakbar, kan? Aba wastakbar, sombong. Yang keempat, yang ketiga kafir. Barulah kafir. Okey. Jadinya iblis ni dia dah jadi kafir. Tapi satu benda yang Allah bagi tahu. Qala ara'aitaka hadha karramta alayya la in akhartani. Wahai Allah, boleh tak dikata lambatkan nyawa aku ila yaumul qiyamah. La ahtanikanna zurriyatahu illa qalila. Kau akan mendapati aku boleh menyesatkan semua anak-anak Adam. Yang kau banggakan sangat Adam tu, kalau kau bagi aku tempoh satu masa sampai hari kiamat,
aku boleh hancurkan semua anak-anak Adam. Anak-anak Adam. Allah ikut perintah dia. Bukan Allah setuju dengan doa ataupun permintaan iblis. Ketika itu Allah lanjutkan usia dia sampai yaumul qiyamah. Dan Allah bagi tahu 4 sifat dia. Allah kenal sungguh iblis. Jadi Allah bagi tahu sifat dia. Ini satu benda yang alhamdulillah pada saya amazing. Allah bagi tahu kita secara jelas. Rahsia kekuatan iblis ini bukan senang nak tahu. Melainkan Allah bagi tahu. Tapi Allah yang ciptakan iblis yang bagi tahu sifat dia ada 4. Yang pertama sifat dia wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Wahai iblis, kamu boleh gunakan kuasa kamu, iaitu aku berikan anugerah kepada kamu suatu suara yang nyaring. Istifzaz dia panggil. Istifzaz ni suara dia nyaring. Nyaring ataupun dalam bahasa kita panggil dalam bahasa kita lah. Dipanggil dalam keadaan bermaksud gangguan frekuensi yang tinggi. Satu frekuensi yang tinggi yang memberi pengaruh yang kuat dan terkesan kepada sesuatu benda-benda. Maksudnya frekuensi yang tinggi. Yang boleh menyebabkan kita ni boleh khayal. Boleh khayal. Disebut sini boleh khayal. Boleh mengganggu, boleh menghayalkan dan seterusnya menyerang. Maksudnya dengan suara dia. Dia boleh menyerang dengan suara dengan cara menghayalkan suara dia, lunaknya suara dia. Mendayunya, memujuk rayu dia itu, suara dia hebat. Bukan main-main. Tinggi. Vokal dia tinggi. Sehingga dengan suara dia, frekuensi suara dia ni boleh menyebabkan orang terpengaruh. Hebat. Ini adalah iblis. Kena kenal. Jangan main-main. Jadi kalau kita ni rasa macam kita ni betul, kan, dengan adik-beradik pun kita gaduh, kita rasa kita betul. Sebenarnya, tak ada melainkan kita terpengaruh dengan iblis. Dengan iblis. Okey. Jadinya, kalau kita kata bahawa kita betul, kita dengan adik-beradik kita betul. Kita nak jumpa dia sebab kita betul. Tunggulah dia datang jumpa kita. Sebab kita betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling selalu menyambung silaturahmi. Agak-agaknya Nabi kata dalam hadis Bukhari. Dia kata laisal wasil, dia kata bukanlah menyambung silaturahmi itu yang dia telah menyambung perkara yang terputus, yang tersambung. Bil makafi, yang memang tersambung. Tapi dinamakan menyambung silaturahmi itu adalah yang menyambungkan silaturahmi yang terputus. Yang terputus. Jadinya, dia kena sambung balik. Agak-agaknya Nabi, dia ni adalah orang yang paling kuat menyambung silaturahmi. Agaknya bila dia jumpa, dia sambungkan silaturahmi dengan A, dengan B, adik dia, dengan pakcik dia. Agak-agaknya waktu tu, dia yang pergi jumpa pakcik dia, agaknya dia salahkan dia. Dia betul wajib, dia betul sebab Nabi. Tapi dia tetap juga pergi menyambung balik silaturahmi kepada adik-beradik dia, pakcik. Jadi kita ni tak payahlah. Bila kita adik-beradik, orang tu tak datang rumah kita, tak apa. Kita datang rumah dia. Kalau siapa datang rumah dia, siapa yang pergi menyambung silaturahmi, dia yang dapat. Dia tak nak, itu hal dia. Siapa yang menyambung silaturahmi, Allah bagi kita murah rezeki, Allah bagi kita umur yang diberkati dan umur yang panjang. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang sahih. Jadi dia tak nak pergi rumah kita, itu hal dia. Tapi kita pergi rumah dia. Macam itu juga dengan isteri. Suami jahat, itu hal dia. Begitu juga dengan suami. Isteri jahat, itu hal dia. Kita jalankan tugas suami untuk masuk syurga. Dan bawa sekali isteri masuk syurga. Kita sebagai isteri juga, kita mesti masuk syurga dulu. Dan kemudian kalau nak bawa suami, kita kena berhikmah. Berhikmah. Jadi insyaAllah, di antaranya, kata bahawa al-istifzaz ini suara yang tinggi dan juga ataupun dipanggil istifzaz ni bermaksud gangguan suara yang dahsyat, yang boleh mempengaruhi dan boleh menghayalkan seseorang. Okey, itu kuasa pertama iblis. Yang kedua, wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajilik. Maka dia ni ada pengaruh. Dia ada pengaruh yang besar. Pengaruh dia bukan kecil, pengaruh dia besar. Pengaruh dia besar. Macam Anwar Ibrahim. Pengaruh dia besar ke tak besar? Wallahu a'lam. Rasanya begitulah. Kalau dia ada kuasa yang besar, boleh pengaruh orang. Dia hebat. Macam siapa? Haji Hadi. Lim Kit Siang. Tun Mahathir. Mana? Maksudnya dia ada satu pengaruh. Pengaruh yang besar. Jadinya bila dia ada pengaruh yang besar,
Jadi iblis ni dia memang ada satu pengaruh yang boleh mengerahkan seluruh penyokong. Dia ada karisma yang hebat yang boleh bila-bila dia boleh petik jadi panggil dia punya tentera-tentera dia, semua ikut cakap dia. Yang ni Allah bagi tahu hebatnya iblis, laknatullah. Jadi kena tahu dia bukan dia kerja seorang je. Dia ada pengaruh. Bukan dia cakap dengan A tak nak ikut. Cakap dengan B tak nak ikut, tak. Kan? Bukan macam kita buat perjanjian. Oh, siapa yang tak setuju, buang. Kan? Sebagainya. Tapi kali ni, iblis ni ada kehebatan. Dia boleh pengaruh semua pengikut-pengikut dari kalangan jin, syaitan. Kan? Jadi itu yang kedua sifat yang paling kita kena tahu. Manusia kena tahu kelebihan jin, kelebihan iblis. Yang pertama, suara dia kuat dan mendayu, dan juga kuat mendayu dan mengkhayalkan. Yang kedua, pengaruh dia hebat di kalangan jin, kalangan syaitan. Yang ketiga, wasyarikhum fil amwal wal aulad. Maka dia akan mencampuri. Pertama sekali, iblis dan syaitan, pertama sekali kena tahu, seluruh kehidupan kita ni, yang dia akan campurnya adalah keluarga dan juga anak-anak. Keluarga dan anak-anak. Kena ingat bahawa Nabi SAW dalam hadis Sahih Muslim, maka dia berkata bahawa inna arsy iblis, sesungguhnya arsy iblis itu berada di mana? Berada di lautan yang luas. Kan? Dan kemudian daripadanya itulah wa'azamuhum. Dia kata bahawa di situlah dia akan memerintahkan tenteranya untuk melaksanakan fitnah ke seluruh manusia, dan yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling terror dan paling hebat fitnahnya. Dan datang segera bulan syaitan membawakan fitnah begini, kami dah melakukan fitnah sekian, maka iblis kata ini tidak ada apa-apa. Pula yang lain dikata ini pun tidak ada apa-apa. Datang pula satu guru pula tiba-tiba dia kata aku telah memutuskan silaturahmi dan memutuskan mencerai-beraikan suami isteri. Maka iblis panggil, inilah dan engkau lah yang dah boleh dekat dan paling dekat denganku. Maksudnya iblis ni cari satu syaitan, jin, kawan dan menteri dia di kalangan orang yang boleh, syaitan yang boleh memecah belahkan rumah tangga. Jadi kena faham, wasyarikhum fil amwal. Terornya iblis ini, pertama dihancurkan dulu organisasi keluarga. Jadi kalau kita pandang isteri kita menyampah, suami pandang isteri menyampah, isteri pandang suami menyampah, kena tahu. Kita kena tengok bahawa sebenarnya ada benda yang menyuruh kita supaya ingkar, supaya menyampah dengan dia. Adalah syaitan. Adalah syaitan. Sebab tu Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, kan? Sebab tu kalau kita melihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dia menyebut tentang satu hadis. Dia kata kalau kita lihat hadis yang begitu banyak, kalau kita tengok tentang keluarga dan sebagainya, maka dia kata bahawa la yafrik mu'min mu'minatan. Maka dalam hadis rawahul Muslim, dia kata seorang orang yang mukmin, suami isteri yang beriman, isteri beriman, suami beriman, maka dia kata kalau kamu membenci salah seorang daripada mereka, macam contohnya suami mula benci dengan isteri yang beriman, padahal dua-dua orang sembahyang, isteri pun orang sembahyang, suami pun orang sembahyang, dah mula benci dah. Dikata in kariha minha, sekali kamu benci pada dia, benci lah, khulqan, dengan akhlak dia sebagainya, ada salah satu benda yang kau tak suka dengan dia, radhiya minha akhar, maka kamu cuba cari akhlak yang lain. Kamu kena cari akhlak yang lain. Contohnya saya dengan isteri saya mula dah lama kahwin 12 tahun, contoh, tengoklah perangai dia macam ni, malas masak, contoh. Suami isteri, kita tengok isteri suami pun malas begini, kita memandang bila dia tak suka dengan satu perangai, maka Nabi suruh kita cuba suka dengan perangai yang lain. Sebab manusia ni, dia tak semua perangai dia Allah tak letakkan semua rajin, tak. Ada waktu dia rajin mengemas, tapi dia malas memasak. Ada orang yang rajin memasak, malas pula menjahit. Ada orang pula yang dia ni malah menjahit, malah memasak, tapi dia ni ya Allah banyak membantu. Dia banyak senyum dengan kita, buatkan air yang simple, layan kita, sebagainya, walaupun masak tak apa-apa sedap. Tapi dia banyak kelebihan yang lain yang dia ada. Kadang-kadang dia boleh membantu keluarga dalam bekerja. Tak sempat masak, tapi dia boleh bantu kita sebagai isteri suami. Begitu juga suami. Kalau kita memandang suami itu dalam keadaan yang kita tak suka, cukuplah kita memandang benda yang dia suka. Ataupun waktu kita dulu kahwin dengan dia sebab apa? Sebab kita suka dengan perangai dia yang ini. Maka
Rupa-rupanya kita kembali balik perangai yang itulah, jangan perangai yang lain. Jadi begitulah Nabi SAW dalam hadis Muslim. Jadi insyaAllah, moga-moga kita dapat mendidik jiwa kita ni, bila Nabi sebut, macam kita dah sebenci dengan sesuatu benda dengan isteri kita, kena hati-hati, ada syaitan di keliling kita. Kalaulah ada benci, sandarkan pada kenangan. Kalaulah ada benci, sandarkanlah pada kenangan. Okey, begitulah. Ya, begitulah kata-katanya Jamal Abdillah dan Fauziah Ahmad Daud. Okey, Fauziah Ahmad Daud. Okey, jadi kemudian. Jadi, bila kita menyebut tentang yang keempatnya adalah, yang keempatnya disebutkan tentang sebab tu saya ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang orang perempuan. Rasulullah dalam riwayat An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia pergi Isra wal Mi'raj, masuk dalam syurga, dia melihat syurga. Nabi bukan melihat neraka saja, Nabi diperlihatkan juga syurga. Bila dia lihat syurga, maka dia lihat bahawa mahukah aku beritahu kamu tentang orang-orang penghuni syurga. Maksudnya dia nak tahu bahawa kamu tahu tak, masa aku masuk dalam syurga, perempuan ramai dalam syurga. Maka nak tak kamu tahu perempuan-perempuan dalam syurga ni apa ciri-ciri yang paling ramai aku nampak. Jadi ni ada syurga. Tanya balik, dia bila interview, kenapa kamu masuk syurga? Kenapa kamu masuk syurga? Kenapa kamu masuk syurga? Gila benda ni, bila perempuan-perempuan masuk syurga, Nabi nak tahu kenapa masuk syurga. Jadi apa yang sahabat tanya, ya Rasulullah, pastilah kami nak tahu. Maka Nabi pun kata, iaitu wanita yang senantiasa mencintai suami dia, mempunyai anak yang ramai, dan selalu memohon maaf kepada suaminya walaupun dia tidak bersalah. Oh ya, ini saya nampak benda ni yang ini fail sikit. Hari ini wanita tak macam dulu, macam arwah mak saya, arwah bapak saya. Uish, macam mana pun mak saya, bapak saya tengah marah, dia diam. Tengah marah, walaupun bapak saya salah. Betul saya nampak macam bapak saya salah. Tapi mak saya diam. Bila saya nak jawab balik, tak puas hati dengan bapak saya ni. Hai, okey tu. Mak saya kata, dah. Kan bapak engkau tu. Iya kan aja lah. Iya kan aja. Maksudnya mak saya suka gitu. Mak saya selalu sebut begitu. Tu bapak engkau. Iya kan aja lah. Maksudnya, apa yang dia cakap tu salah ke betul, kau iya kan aja. Maksudnya, ya Allah, hebatnya dia boleh mengekalkan rumah tangga dia dalam keadaan yang dia, walaupun dia betul, dia tetap iya kan aja lah suami, iya kan aja dia je lah betul. Maksudnya gitulah. Depan ni, iya ke bang? Gitulah. Maksudnya begitulah. Maksudnya seorang isteri ahli syurga jangan tengok suami saya benda salah ustaz. Tak. Itu hal suami. Suami yang macam tu boleh masuk neraka. Tapi kalau kita biasanya, bila contoh saya pernah sekali, rumah saya pernah sekali, saya pernah gerak kunci saya hilang. Kunci kereta. Sebab semalam dia bawa lah. Saya kata saya tuduh dia. Kau yang bawa lah semalam. Saya nak cepat ni. Kunci kereta hilang. Rupa-rupanya kunci tu ada di dalam tangan saya. Saya dah ambil dah kunci tu. Cuma saya tak terlupa yang saya dah pegang kunci tu. Tapi karangan tu apa? Saya tengok pada kunci kereta. Saya dah marah nak dekat 5 minit ni. Lepas tu orang rumah saya, dia salah. Kita pula kena marah. Saya kata, diam boleh diam. Saya marah terus. Tiba-tiba isteri saya minta sentak. Isteri saya kata, minta maaf. Masa tu kesilapan dia tu. Dia minta maaf. Waktu saya tengah marah. Saya kata, dah. Saya pun kata, saya macam, aduh, malunya, bodohnya aku. Maksudnya apa? Dia suami dia bila isteri minta maaf, dia terus, dia terus belah. Dia tak nak betah lagi dah. Dia sebenarnya dah malu. Dia malu. Jangan kita betah lagi. Cukup kita minta maaf. Sebenarnya kita minta maaf tu, syaitan menjerit. Kenapa isteri dia minta maaf? Kalau isteri tak minta maaf, mungkin boleh menjadi perceraian. Sebab waktu tu, suami tu tahu dia salah. Cuma biasalah. Ya, biasa. Tapi kalau mak dulu, ibu-ibu dulu, perangai suami, ya Allah. Bukan nak katakan hebat. Pampers tak pernah tukar. Pampers anak dia tak pernah pegang. Sekarang ni tengok anak-anak muda, ramai yang pampers suami dia tukarkan. Buatkan susu. Itu doakan anak.
Orang dulu mana ada dodokan anak. Susu pun tak nak buat kan. Pampers tak pernah jumpa kan. Cari stok spender pun isteri dia cari kan. Mana spender bang? Jadinya ketika itulah menyebutkan, tapi kehebatan isteri dulu, ibu-ibu dulu, sampaikan air. Saya ingat lagi masa saya kecil tu. Mak saya yang kedai makan tu. Sampai kedai makan nanti mak saya ambilkan apa? Mangkuk. Kedai makan, saya kalau pergi kedai makan, dia ambilkan mangkuk, minta mangkuk. Nanti dia ambilkan air dalam pipe. Nanti dia letak kat sebelah buat saya. Nanti pak saya ambilkan air. Ya Allah, satu benda tu je yang saya tak pernah. Kalau orang rumah saya bawakan air untuk saya buat. Tapi satu benda yang tak pernah buat. Saya dudukkan, dia biasa buat. Dia tak masukkan tangan saya. Tapi dulu, bukan ibu saya tau. Ramai lagi orang lain dulu. Yang bukan dia kata suami dia jahat sangat, tak. Tapi dia macam anggap, ya Allah, suami tu mesti ketuakan air. Ini saya sedulu je yang berlaku macam ni. Betul. Itu yang akhirnya orang perempuan kata ibu-ibu kita lah, itulah ibu-ibu kita tu yang memenuhi syurga hari ni. Ibu-ibu itulah yang memenuhkan syurga pada hari ini. Hari ini isteri-isteri buatkan suami dia macam kawan dia. Yang dia nak maki balik. Yang ini ni sebab tu Allah bagi tahu satu bendanya. Ketika mana mencintaimu, dikata bahawa dan sekiranya dikata dia menyakiti atau disakiti, dia segera berjumpa suami dia. Lalu dia berkata, demi Allah aku tidak akan tidur sebelum engkau redha kepada aku. Jadinya waktu sebelum suami tidur, maka selalu memohon maaf kepada suaminya. Wallahu a'lam, au kama qala rawahu an-Nasa'i. Jadi itu di antara yang menyebabkan syaitan hari ini tak dapat nak menghancurkan rumah tangga. Ini dia punya kelemahan syaitan, bila mana isteri mohon maaf. Itu je sebenarnya. Okey, tapi bukan kata suami tak boleh mohon maaf. Ni cerita pasal kelebihan suami. Dia ada cerita hadis dia. Sebab kat sini banyak dia banyak ibu-ibu. Tapi kalau banyak yang suami, bila saya cerita pasal suami nanti, kita akan tengok nanti. Kenapa suami nanti bila Adam turun, nanti dalam Quran disebut, dalam Quran, wahai Kumar disebut, Adam dan Hawa, kamu begini, kalau kamu dekat dengan pokok, kamu berdua, jangan ditipu syaitan. Kamu berdua akan diturunkan dari syurga. Kamu berdua, tapi sampai nanti bila turun ke muka bumi, tiba-tiba Allah bagi tahu, hai Adam, kau akan susah. Adam saja. Mana Hawa? Mana Hawa? Tadi masa kat syurga disebut dua-dua. Tiba-tiba masa dekat bumi, Allah sebut satu je, Adam. Ini ulama-ulama menafsirkan. Kenapa? Waktu turun di muka bumi, yang kena cari makan, yang susah kena bertitik peluh, yang kena pergi sana nafkah wajib, bukan isteri, tapi suami. Jadi bila kau turun ke muka bumi nanti, memang Adam dan Hawa. Tapi bila turun ke muka bumi, Allah bagi tahu kepada Adam dia, berat dugaan kau. Sebab kalau engkau dan isteri, yang kena cari makan adalah suami. Sebab itulah beratnya saya kalau bercakap dengan orang suami, maka wajib bagi suami dia bekerja seorang. Kalau isteri dia berkenan untuk bekerja, maka terima kasih pada isteri. Terima kasih pada isteri sebab membantu dia mencari rezeki. Tapi ingat, rezeki isteri pun je. Kalau saya suami, memang rezeki saya semua kena dapat anak-anak. Tapi kalau isteri saya duit, dia punya duit. Dia punya duit. Jadi sebab itulah, sebab sekarang saya pun tahu, sebab sekarang saya bekerja. Saya wallahualam sebab daripada dulu sampai sekarang dah 12 tahun, memang duit dalam rumah tu memang duit saya seorang. Jadi saya tak tahulah macam mana isteri membantu suami dan sebagainya. Cuma kita tahu bahawa prinsip saya, rezeki cuma isteri saya dapat duit, cuma dia dapat dalam niaga dia, dalam apa ribu, itu duit dia. Itu duit dia. Dia nak beli apa, dia beli. Saya tak campur pun. Saya tak macam, tapi kalau dia nak belanja, dapat pahala kepada saya, dapat pahala sedekah kepada saya. Tapi kalau dia nak guna. Jadi kat sini saya nak sebut bahawa suami punya cerita lain, tapi isteri punya cerita dia begini. Nanti kita akan cerita satu bab sampai bab bagaimana Adam diperintahkan oleh Allah bila turun di muka bumi. Allah perintahkan Adam saja yang bekerja, bukan Hawa. Kenapa? Ada sebab nanti. Kenapa Allah bagikan Adam tugas tanggungjawab dari segi itu, dan kenapa isteri Hawa Allah bagi rahim, jaga rahim. Kantung ibu.
Kenapa Adam pula Allah bagi dia tanggungjawab dari segi nafkah dan infak. Jadi begitulah, wallahu a'lam. Yang keempat, yang terakhir, Allah bagi kita tahu bahawa tadi pertama adalah dia bercampur aduk dengan anak dan isteri. Yang keempat, wama ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Dan kena tahu iblis itu orang yang memang pakar belit, putar belit, iaitu penipu. Jadi pertama kita dah tahu tentang kelemahan yang lepas. Adam ada rongga, dia lemah dengan amaratu bisu, iaitu satu nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Yang kedua, lawamah, menyesal, risau, bimbang. Itu memang perasaan dia yang menyebabkan kita ni lemah hari ni. Yang ketiga, nafsu yang tenang. Macam mana nak pakai nafsu yang tenang? Dan syaitan pula, iblis ini ada 4 kelebihan yang kena tahu. Yang pertama, suara dia nyaring dan tinggi dan mendayu dan juga menghayalkan. Yang kedua, dia banyak pengaruh. Tinggi pengaruh dia. Boleh suruh mana-mana jin. Dan yang keempat, yang ketiga, dia punya hebat dia mencampuri urusan harta dan rumah tangga anak-anak. Dan yang keempat, dia penipu. Ingat, Adam, iblis, dia turun ke muka bumi, duduk di lautan yang luas. Kalau kita buka dalam tapi ingat iblis dia tak duduk. Kalau mengingkat dalam surah Al-Mutaffifin, kan, kita buka dalam surah Mutaffifin, iaitu kalla innal abrara lafi inna kitabul fujjar lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin. Dan dikata bahawa kitab marqum, surah Al-Mutaffifin. Dalam ayat itu Ibnu Abbas kata sijjin itu iaitu langit, iaitu lapisan bumi yang ketujuh, yang paling rendah, paling hujung dunia tu. Maka di situlah iblis bersembunyi. Maksudnya tempat iblis punya istana di atas lautan. Tapi dia punya office dia, tempat dia berduduk lama, bergelumang dalam tu, duduk bertekun di dalam sijin, ataupun di sijin, tempat letak kitab-kitab orang-orang kafir. Orang kafir yang dah mati akan dihimpunkan kitab dia di sijin. Di situlah sebagai ulama letak bahawa kemungkinan iblis ni dia duduk situ sebab apa? Dia suka tengok, bila datang dia tengok kitab-kitab hasil usaha dia ni, menyebabkan ramai orang kafir, berjuta-juta bilion orang-orang kafir yang telah berada di dalam tu dan jadi kawan dia nanti di inilah neraka. Dia puas hati bila tengok makin ramai, kitab tu makin besar, makin ramai, maka dia duduk situ. Mungkin juga sebagai ulama sebut, dia mengkaji kelemahan-kelemahan. Dia macam duduk situ, profesor duduk kaji kenapa orang ni kafir. Dan dia boleh sebab apa kelemahan-kelemahan manusia yang akan boleh dia dibaca dan diperintahkan kepada seluruh raja, tentera-tentera daripada kalangan syaitan. Jadi ini di antara tempat duduknya iblis adalah di sijin, tempat letak kitab orang kafir, dan istana dia, rumah dia berada di atas lautan yang cukup luas. Jadi wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah ada yang boleh bertanya mungkin. InsyaAllah kita buka dalam nafsu kita punya ni. Boleh kalau yang nak nak dalam chatting boleh tulis terus type, dan kalau ada yang nak di unmute dan terus boleh bertanya dengan saya insyaAllah. Lupa lepas ni kena minta maaf banyak-banyak walaupun tak salah dengan suami. Tapi ni benda ni memang susah. Sebab tu nak masuk syurga ni sebenarnya senang, minta maaf dia, tapi sebenarnya ada syaitan yang akan menyebabkan kita susah. Suami juga sama, susah nak masuk syurga, susah nak masuk syurga. Dia kena benar-benar jadi suami yang benar-benar baik. Moga-moga bertanggungjawab dia dapat kita memimpin isteri dan anak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Okey, insyaAllah. Adam dan Hawa berpisahkan. Ya betul. Nanti itu yang kita akan bawa nanti. Kisah dia yang sebenar. Kita bawa kisah dia yang sebenar masa turun ke dunia macam mana. Dia sebenarnya 4. Kalau Ibnu Katsir kata 4. Adam, Hawa, Iblis dan ular. Ada 4 makhluk yang turun ke muka bumi. Adam, Hawa, dia bukan Hawa tau. Hawa. Ejaan dia kena tahu tadi. Hawa. H-A-W-W-A. Ada satu lagi tu. Apa? Prostopi. Apa tak nama tu? Hawa. Ejaan anak Adam, isteri Adam bukan Hawa. Tapi Hawa. Ada 2 W. Okey. Hawa. Dia ada 2 W. Hawa. Gitu.
Nah, gitu. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Saidatul Isa. Maaf nak bertanya, ada yang kata tempat istana Iblis di segitiga bermuda? Ada. Tapi itu tak boleh jamin sebab Nabi cuma sebut di atas lautan yang cukup luas. Tapi kalau kita melihat dalam buku, dalam satu kitab, dia ada menyebut tentang dia pernah berbual dengan satu syekh ni. Dia pernah berbual dengan satu syekh tentang iblis, syaitan yang memeluk Islam. Maka dia pelukkan Islam, maka dia tanya, maka dia kata memang tempat antaranya yang paling besar, antara bukan istana lah, tempat jin duduk bertendang, iaitu jin-jin yang kuat-kuat yang duduk di kalangan iblis ni kan jin yang kuat, wa'azabuhum, yang dekat-dekat dengan iblis ni adalah jin-jin yang power. Maka dia duduk berada di antara segitiga bermuda. Tapi ini cuma andaian dan juga pandangan syaitan ataupun jin yang memeluk Islam. Tetapi dalam hadis tak disebut. Jadi kita boleh percaya, boleh tidak, dan boleh mengkaji, tak ada masalah. Tapi jin, syaitan ataupun iblis itu sendiri, ketua dia duduk di istana di atas syurga, di atas lautan yang cukup luas, yang ini wajib kita percaya. Gitu saja. Dan dia bersembunyi Ibn Abbas kata bersembunyi tempat dia duduk, office dia adalah di Sijin. Iaitu di satu tempat kerak bumi, lapisan bumi yang paling bawah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah. Saya Imam Muhammad. Ustaz, adakah kebenaran jika ada biawak di atas rumah mampu memecah ke belakang keluarga? Oh, tak tahu. Tadi itu cuma binatang-binatang, tak ada kena-mengena pun. Okey, binatang-binatang, benda-benda binatang, alam, contohnya pelangi, ada kucing masuk, itu tak ada kena-mengena pun. Dia hasutan syaitan ni bila mana dia menghasut kita. Kalau kita dapat lawan, maka dapat. Dia cuma hasutan saja. Dia mental saja. Jadi kalau benda-benda yang datang seperti kucing hitam, semua tak ada. Tak ada kena-mengena. Nanti kalau dalam bab sihir tu lain lah. Tapi dalam bab sihir pun Nabi tak ajar. Nabi ajar kita cara mendinding kita daripada sihir. InsyaAllah kita akan datang boleh kita belajar tentang dinding-dinding sihir. Daripada kita merawat, baik kita mendinding diri kita dengan amalan-amalan yang telah Nabi ajar dalam hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih untuk mendinding diri kita siang dan malam, petang dan pagi. Moga-moga kita dapat menjauhkan diri kita daripada syaitan dari segi mental, hasutan, dan juga daripada fizik, iaitu ataupun daripada fizik ataupun sihir dan sebagainya. Jadi moga-moga kita semua, IJNI, ibu-ibu, bonda-bonda dapat dilindungi oleh kejahatan-kejahatan manusia dan juga kejahatan syaitan. Jadi wallahu alam. Jadi insya-Allah ada apa-apa lagi? Mungkin ada nak baca Al-Mu'min ke? Ni, ini. Silakan Ustaz, baca Al-Mu'min. Jadi insya-Allah kita selangi sebelum sahabat kita nak buka bacaan Al-Mu'min, Quran dan sebagainya. Jadi kita selangi dengan bacaan suratul Fatihah untuk menyelangi bacaan Al-Mu'min kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
الله رب العالمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Ya Allah, rahmati kami, sayangi diri kami, turunkan rahmat kepada kami dengan Al-Quran yang kami baca ini, ya Allah. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan wa shifaan. Jadi kalau Al-Quran yang kami baca pada malam ini, ya Allah, sebagai imam, sebagai ikutan kami, sebagai cahaya menerangi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina, di saat mana kami terlupa, kami dilekakan, ya Allah selalu ingatkan kami. Wa'allimna minhu ma jahilna, di saat mana kami jahil, ajarkanlah kami. Di saat mana kami tidak pandai, pandaikanlah kami membaca Al-Quran. Warzuqna, dan berikan kepada kami rezeki, ya Allah, tilawata suratul Mulk, untuk kami dapat membaca surah Al-Mulk ini fi kulli lailah, pada setiap malam. Warzuqna tilawatahu, dan berikan kepada kami rezeki, ya Allah, untuk kami senantiasa dapat membaca Al-Quran ana al-lail wa atrafan nahar, di sepanjang malam dan siang. Waj'alhu lana hujjatan, jadikan Al-Quran yang kami baca ini sebagai hujjah kepada kami, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya Karim. Tafaddal ya Karim. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira Ustaz. Walaupun Ustaz bercuti bersama keluarga, tetap jalan kuliah, masya-Allah. Syukran jazilan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita setiap hari. Jadi sebelum menutup majlis, izinkan saya membuat sedikit ibahan kuliah untuk esok Ustaz. Pada pukul 6.45 pagi, kuliah subuh bersama Al-Fadil Ustaz Muhammad Zin bin Juno.